Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Izzah Aliyah binti Putera daripada generasi ke-6 di Seribu lah. Ini nak bentang tentang Sekolah Menengah Islam Al-Masrah. Dengar Ustaz? Dengar je lah. Okey. Ini nak bentang tentang SMA Al-Masrah atau iaitu Sekolah Menengah Islam Al-Masrah. Okey, ni adalah logo atau lambang Sekolah Menengah Islam Al-Masrah. Sekolah Menengah Islam Al-Masrah ni terletak di Jalan Abdul Kadir, Bukit Mentajam, Penang. First kita nak cerita tentang kurikulum dan kurikulum yang ada dekat Masrah ni. Kurikulum yang ada kat sini, kita ada badan beruniform iaitu bomba. Bomba ni khas untuk pelajar lelaki saja dan puteri Islam untuk pelajar perempuan saja. Tetapi untuk kadet remaja sekolah, kita ada untuk lelaki dan kita ada untuk perempuan. Kelab sukan. Kelab sukan kita ada kelab bola sepak, kelab bola jaring, kelab bola tampar dan kelab badminton. Tetapi kalau sekolah ini mengadakan pertandingan, kita ada untuk bola baling juga, kita ada untuk pingpong lah. Kalau yang selalu dijuarai oleh sekolah Masrah ni iaitu bola tampar selalu menjadi johan. Kalau untuk kelab persatuan pula, kita ada kelab bahasa Melayu, kita ada kelab bahasa Inggeris, kita ada kelab bahasa Arab, kelab sejarah dan geografi dan kelab STEM. Kelab yang paling famous dekat Masrah ni ialah kelab STEM, sebab kelab STEM ni banyak mengadakan eksperimen, banyak mengadakan aktiviti-aktiviti yang menarik lah. Kelab lain juga menarik juga sebab mereka mempunyai aktiviti yang tertentu lah. Kita kurikulum dekat Masrah ni, kita ada kurikulum standard sekolah menengah KSSM dan kurikulum bersepadu dini. Untuk tingkatan 1, 2, jenis peperiksaan yang kita ada dekat Masrah ni, kita ada SMA untuk tingkatan 4, SPM untuk tingkatan 5 dan STAM untuk tingkatan 6. Subjek yang ada dekat tingkatan 1, 2 dan 3 ni, kita ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, matematik, sains, geografi, pendidikan jasmani kesihatan, pendidikan seni visual, bentuk dan teknologi. Dan dini dekat Masrah ni kita ada satu aliran saja iaitu dini kan. Lughatul Arabiyyah Mu'asirah, Syariah, Usuluddin. Untuk bila di tingkatan 4 kita akan menduduki exam SMA iaitu dalam Lughatul Arabiyyah Mu'asirah, Syariah dan Usuluddin. Untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni kita hanya ada satu aliran iaitu aliran agama. Kita tak ada aliran sains ke, aliran akaun ke, kita ada. Tapi kita ada tambahan untuk perniagaan. Kita ada aliran agama dan tambahan untuk perniagaan lah. Perniagaan ni kita akan menjalankan kerja khusus bagi menambahkan markah untuk kertas tersebut lah. Dan untuk STAM iaitu tingkatan 6, kita ada hanya subjek diniyah iaitu nahwu saraf, insya' mutalaah, fiqh dan faraid, Al-Quran dan tajwid, balaghah, qafiyah, hadis muthalah dan tauhid mantik. Fasiliti yang ada dekat Masrah ni, kita ada asrama untuk lelaki dan asrama untuk perempuan. Dekat asrama ni kita ada dua dom untuk kongsi satu tandas. Kita ada 8 dom untuk setiap asrama. Untuk masuk ke asrama ni memang padat untuk pelajar perempuan, tetapi untuk pelajar lelaki mungkin banyak Recording stopped. orang boleh masuk lah sebab untuk lelaki ni kurang sedikit. Kita ada dua surau iaitu surau pertama surau untuk lelaki dan perempuan kegunaan dia, dan satu lagi surau hanya surau untuk pelajar perempuan di bahagian aspuri lah, di asrama perempuan. Kita juga ada alatan sukan, kita ada makmal sains. Kita hanya ada satu makmal sains untuk kegunaan setiap kelas. Setiap hari mungkin 2 kelas atau 3 kelas yang akan menggunakan makmal sains. Kita ada perpustakaan, banyaklah buku yang kita ada, kita juga akan mengadakan program nilam lah. Kita akan ada pertandingan untuk penulis buku nilam paling banyak, peminjam buku di library paling banyak lah kita ada. Kita juga menyediakan bilik sakit, kita juga ada kantin. Kantin juga kita bahagi kepada dua iaitu kantin lelaki dan kantin perempuan. Tandas pun kita ada dalam 2 untuk pelajar perempuan dan 2 untuk lelaki lah. Kita juga ada bilik guru, kita ada penjabaan, bilik darjah. Bilik darjah untuk tingkatan 1, 2 dan 3 kita hanya ada 3. Kita hanya ada 3 iaitu kelas 1 Syafi'i, 1 Maliki dan 1 Hambali. Untuk tingkatan 4 dan 5 kita hanya ada 2 kelas iaitu kelas Syafi'i dan kelas Maliki. Kita juga mempunyai di Masrah juga kita ada dewan sekolah. Dewan sekolah ni dikelengkapi dengan kipas dan aircon lah.
Kita juga ada guna telefon awam untuk kegunaan pelajar asrama untuk menelefon waris ataupun pelajar bulan yang berulang untuk menelefon waris mereka. Kita juga ada koperasi yang dia jual makanan pun ada, dia jual peralatan alat tulis pun semua ada. Lepas tu kita ada kemudahan water cooler. Lepas tu kalau nak tanya pertanyaan lebih lanjut boleh tengok nombor telefon ni. Recording in progress. Kalau sampai sini je, kalau ada apa-apa soalan boleh tanyalah. Okay, ada apa-apa soalan nak? Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Nak tengok video. Nak tayang video ke? Alah. Kalau dalam video ni dia tunjuklah sekolah keseluruhan sekolah Masrah kalau nak tengok lah. Tapi video ni 3 minit lah. Boleh kot. Ha? Boleh tayang. Tayang lah. Sound dia tak dengar Alia. Assalamualaikum Ustaz. Masriah tu boleh pergi interview bila-bila masa ke dia ada hari dia? Tiap Alia boleh jawab. Masrah ni dia dah buat interview dah untuk yang tahun ni. Tapi kalau contohlah kalau nak buat rayuan, kalau ada kekosongan mungkin dia akan beri peluang lah kalau ada kekosongan. Tapi selalunya kalau yang dah interview ni memang kemungkinan kalau dia dapat lah. Tapi kalau untuk lulus interview di Masrah ni dia kena untuk masuk Masrah ni dia memang kena lulus interview lah. Masa dia ada buat interview semalam, maksudnya ada berapa orang pelajar 1000 dah pergi interview, tak siap. Mungkin ada 5-6 orang juga semalam. Okay. Aisyah Hani antara dia yang pergi interview, yang ramai juga semalam. So itulah yang pergi interview ni boleh tengok lah. Nak sambung ke? Ikut tu pula pada pembentang. Kalau nak sambung boleh lah. Kalau kot lah nak beri peluang ke pada pembentang lain nak bentang pula, boleh berhentilah. Ataupun kalau ada soalan lagi, kalau ada siapa-siapa tanya. Soalan boleh tanya. Pakaian ke apa? Tengok tadi. Tengok tadi tuan yang menubuhkan sekolah ni adalah Tuan Guru Saleh Al-Masri ya. Tuan Guru Saleh Al-Masri dan lepas tu dia Ustaz Ahmad Fuad Ustaz Ahmad Fuad ni kalau siapa dalam sejarah ni dia adalah
Presiden PAS yang pertama lah, Presiden PAS yang pertama. Dan Sekolah Masriah ni sebenarnya dulu markah PAS Pulau Pinang dulunya. Lepas tu apa yang disambung oleh anak-anak murid Ustaz Ahmad Fuad lah yang pegang di Sekolah Menengah Islam Al-Masriah. Okay, ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada soalan kita boleh terus kepada pembentaan lain pula kan. Okay, Izzah ada nak sebut apa-apa lagi? Tak ada dah, tapi kalau dekat Masriah ni, contohlah kalau masuk sekolah Masriah ni, kalau dapat peluang untuk join apa-apa program, masuk je. Sebab kita nak CJ, kita nak pengalaman, semua tu ada kan. Macam Kak Alia dulu masa sekolah rendah jarang lah masuk pertandingan apa pun, tapi bila masuk Masriah ni banyak aktiviti Kak Alia masuk, macam nasyid, bola jaring, pingpong, dan banyaklah kejuaraan yang menang. Macam nasyid, Kak Alia pernah pergi sampai kebangsaan lah. Kak Alia pergi ke Selangor untuk bertanding peringkat negeri. Semua tu kita, kalau benda semua tu kita cuba dulu sebab kita tak tahu kita mahir pada apa kan. Kak Alia juga masuk pertandingan bahas ala parlimen, macam-macam pertandingan lah masuk. Kalau diberi peluang untuk join satu program tu ataupun pertandingan tu, join je. Jangan takut, join je. Sebab kita tak pernah rasa kan pengalaman baru untuk join sesuatu program tu lah. Kalau diberi, kalau dekat Masriah ni, kalau diberi peluang untuk jadi pengawas, jadilah. Sebab CJ dia pun bagus-bagus, CJ dia pun kita nak juga kan. Lepas tu pengalaman jadi pengawas kat sini. Macam Kak Alia pengawas dekat sekolah Masriah ni lah kan. Dapat peluang jadi, dapat pegang macam-macam jawatan. Dekat asrama pun, kalau duduk asrama, kalau duduk asrama ni salah satu tempat lah untuk macam mudah kita nak study, ada rakan-rakan, ada semua waktu study yang waktu masa-masa kita study, kita ni semua tu lah. Kalau tak ada apa-apa, sekian, terima kasih lah. Baik, terima kasih kepada Kak Izzah Aliah. Kak Izzah Aliah ni kakak kepada Izzah Harisa tahun 4. Izzah Harisa tahun 4. Ni kakak dia lah, Kak Izzah Aliah ni. Semua adik-beradik terror matematik lah. Kak Izzah pun terror lah. Dulu Ustaz ajak matematik pun memang terror. Okay, so macam satu nasihat yang baik sebenarnya yang Kak Aliah sebut tadi tentang join je. Bukan hanya yang masuk sekolah Masriah, sekolah-sekolah lain pun join banyak mungkin. Sebab kita bukan kita masuk ke sekolah menengah tu, kita bukan nak dapatkan ilmu dari segi yang selibas akademik tu saja, akademik adin tu saja, tapi kita nak soft skill tu sekali, kemahiran soft skill ni. Contohnya cara berkomunikasi, cara kita integrasi dengan orang, cara kita interaksi dengan orang, cara kita berdiplomasi, cara kita bercakap dengan orang, banyak benda tu dibentuk dalam persatuan, dalam kelab. Kak Izzah Aliah ni join debat ataupun bahas. Okay, so masuk sebanyak mungkin yang kita boleh masuk lah. Okay, jadi terima kasih pada Kak Izzah Aliah. Seterusnya kita pergi kepada Kak Sofia Saiful Riza. Dah ready kah? Okey. Sekali tadi kita dengar daripada Abang Abdul Rahman Saiful Riza. Sekarang ni kita dengar pula pada Kak Sofia Saiful Riza berkaitan dengan sekolah Faqih. Okey, sekolah Faqih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Sofia binti Saiful Riza. Ana generasi 1000 ke-7. Ana ambil IPSA tahun 2016. Ana nak bentang tentang sekolah menengah Faqih Daimiyah. Ana duduk dekat Faqih Daimiyah ni selama 3 tahun daripada form 1 sampai form 3. Jadi in advance minta maaf lah kalau ada kekurangan apa-apa daripada segi slide ni ke apa. Faqih ni dia sekolah berteraskan pendidikan agama Islam yang menyeluruh dengan mengekalkan ciri-ciri seni pembelajaran zaman dahulu tanpa mengetepikan sistem pembelajaran moden. So keistimewaan sekolah Faqih ni dia ada bacaan kitab dengan pengetua. Setiap pagi semua pelajar wajib
naik dekat surau untuk baca kitab dengan pengetua. So yang tu untuk wajib pada semua pelajar. Kalau yang duk asrama, yang waktu petang dengan malam pun ada juga bacaan kitab. So sekolah Fakiyah ni dia menitik beratkan bacaan kitab kepada para pelajar. Jadi dia bila rajin baca kitab ni, dia bertambahlah ilmu agama murid-murid. Walaupun tak ada ujian atau exam tentang bacaan kitab-kitab semua ni, tapi dia sekadar santai-santai jugalah. So kalau ada siapa-siapa yang nak masuk sekolah menengah dan macam suka baca-baca kitab ni ke, bolehlah masuk dekat Fakiyah. Selain daripada tu, Fakiyah ni pun sekolah yang menitik beratkan akademik juga. Kebelakangan ni SPM 2020 Fakiyah ada menang anugerah Zamrud untuk PPD Seberang Perai. Masa dia sekolah ni dia mendalamkan bahagian agama dan pada masa yang sama menitik beratkan akademik juga. Itu je lah pembentangan Ana tak nak cerita panjang-panjang sangat. Kalau ada soalan apa-apa bolehlah nak tanya dekat adik Ana ke, insyaAllah nak jawab. Okay, kalau ada yang nak tanya terus, boleh tanya terus. Semalam pun daripada Mas Riah, Fakiyah juga ada buat interview semalam. Ramai juga yang pergi tu. Mungkin nak tanya terus ke. Fakiyah Daimiyah ni di belakang Masjid Matan Janggut. Masjid Matan Janggut kalau kan Masjid Matan Janggut lah. Belakang Masjid Matan Janggut tu, lalu lorong tepi tu boleh sampai ke Fakiyah. Ada nak tanya kah? Kalau ada apa nak tanya masa pembentan tengah bentan tu boleh sama ada nak tanya direct lah, ataupun boleh juga tulis di ruangan chat lah. Boleh tulis di ruangan chat. Okay, ke tak ada dah, nanti mungkin kalau nak tanya lebih lagi boleh tanya melalui Liana pun tak apa. Liana Naib Nusina, adik pada Kak Sofia. Okay, terima kasih. Ke ada apa-apa lagi Sofia? Tak ada kot. Tak ada. Okay, terima kasih Kak Sofia atas pembentangan. Seterusnya Kak Rasyikoh dah okey dah ke tu? Ustaz dengar suara saya tak? Boleh. Okey, jelas. Okey. Boleh tu. Persilakan. Nampak tak skrin? Tak nampak, tak keluar skrin. Ustaz? Skrin tak nampak. Ustaz? Dah nampak. Masih sama. Tak keluar lagi tu. Skrin tak keluar. Tak nampak juga. Kalau tak nampak saya skrin. Tak apa. Terus ni secara lisan. Ni Zakwan Ikram tolong offkan mic. Zakwan Ikram. Okey, manilah cara bentar secara lisan je lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan cerita pasal sekolah saya, SMA Al-Ma'hadul Islami Tasik Junjung. Sekolah saya bertempat di Tasik Junjung, Sipang 4, Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang. Okay, syarat kemasukan sekolah saya adalah tamat darjah 6 dan lulus ujian temuduga. Lulus ujian temuduga ni adalah Jawi, Al-Quran, and ada dia akan sebut hafazan tu, and kita boleh baca, insyaAllah kita boleh, sebab kebanyakan pelajar-pelajar 1000 lepas untuk masuk sekolah saya. And prasarana yang ada di sekolah saya adalah bangunan pembelajaran, maktabah, asrama puteri dan putera, kantin sekolah, dewan terbuka dan dewan tertutup dan lain-lain. Silibus pembelajaran yang ada di sekolah saya adalah PT3, SMA dan SPM sahaja. Aktiviti
di sekolah saya adalah Recording in progress. sama saja dengan sekolah Maktab Wanja, Masriah dan sekolah SABK yang lain seperti badan beruniform, kelab dan persatuan sukan dan permainan. Dan kalau sukan permainan, setiap tahun akan ada wakil untuk dihantar untuk berlawan dengan sekolah SABK lain. Okey, subjek akademik bahasa Melayu, English, matematik, sains dan sejarah. Subjek dini pula adalah LAM, Lughatul Arabiyyah Al-Mu'asirah, iaitu bahasa Arab, Usuluddin, Asy-Syariah, Balaghah dan Usul Fiqh. Balaghah dan Usul Fiqh hanya belajar ketika waktu tingkatan 4 sahaja untuk SMA. SPM dia tak ada untuk Usul Fiqh dan Balaghah. Subjek tambahan, Tasawuf Islam, Perniagaan, Reka Bentuk dan Teknologi, Pendidikan Seni Visual. Tasawuf Islam dan Perniagaan akan belajar ketika waktu tingkatan 4 dan tingkatan 5. RBT dan PSV, Reka Bentuk dan Seni akan belajar ketika tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Dan ada juga kelas tambahan lagi iaitu kelas Kemahiran Al-Quran, KKQ. KKQ ni akan belajar tentang taranum Al-Quran, tajwid, fasahah dan sebagainya. Okey. Kebanyakan sekolah saya akan bertambah bangunan-bangunan baru, iaitu tandas asrama lelaki, bangunan-bangunan yang baru disiap dan dah diguna. Dataran tu kita guna untuk bermain takraw, badminton dan akan guna sebagai dewan terbuka juga. Bangunan 3 tingkat untuk kelas pejabat dan bilik guru, bangunan 2 tingkat untuk perpustakaan dan makmal sains. Makmal sains setakat ni tak buat lagi sebab guna untuk kelas dahulu. Okay, kes buli di sekolah Ana memang tak ada sebab dah kita jarang kat sekolah sebab selalu online, jadi kes buli dah kurang kat sekolah Ana. Lagi satu, kapasiti pelajar di sekolah Ana kurang daripada 300 sikit je pelajar. Ana tak tahu nak cerita apa lagi. Setakat itu saja. Kalau ada apa-apa bolehlah mesej dengan Ana. Okay, kalau ada sebarang soalan boleh tanya. Boleh tanya tu. Adakah ada soalan daripada boleh tanya kepada Kak Rasyikah. Apa ni, Safiah tanya pukul berapa habis. Kita jangkaunya habis pukul 4.30 insya-Allah. Okay. Ni Sekolah Ma'hadul Islami Tasik Junjung, boleh tengok di skrin. Ma'hadul Islami Tasik Junjung ni di Simpang 4. Simpang 4. Okey. Boleh gerak ke tak ni? Slide. Okey, mungkin boleh tunjuk gambar. Okey, Simpang 4. Ni Rasyikah nak dah bentam semua kan? Okey. Dah Ustaz, dah bentam dah. Mungkin boleh tunjuk gambar je kot. Gambar dah nak tengok gambaran gambar sekolah macam mana. Host boleh tunjukkan gambar sekolah. Tak keluar gambar. Okey, ni gambar sekolah lah. Interview dah buat dah kah ni Syikah? Syikah interview ni ada maklumat tak? Dah buat dah ke tak? Interview dah buat dah minggu lepas. Okey. Okey, terima kasih host ni. Interview dah buat dah. Okey. Okey,
Okay, terima kasih host. Terima kasih Rasyikah. Kalau ada sebarang soalan lagi nak tanya boleh tanya di ruang chat. Okay, sama ada PM pada ruang chat tu direct pada ustaz ataupun boleh ni lah untuk everyone. Okay, terima kasih pada Kak Syikah. Seterusnya kita pergi pada siapa pula? Kak Hawa. Okay, Kak Hawa. Kak Rabi atau Hawa boleh dah ready kah? Dah Ustaz. Okey, jadi dipersilakan Kak Rabi atau Hawa untuk Kak Rabi atau Hawa ni batch yang kelima. Batch kelima untuk membentangkan berkaitan dengan maksa. Maksa ni apa dia nanti dengar Kak Hawa bentang. Boleh tafadhal masykurah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dengar suara tak? Dengar. Okay. Nama Ana Rabi'atun Hawa binti Osman. Ana dari generasi kelima pelajar 1000. Okay, Ana nak tunjuk video montage dulu. Tengok dulu nah. Dengar tak dia punya the sound dia? Dengar. Okay.
Okey, kita selesai dah video tadi. Okey, sini Ana nak cerita sikit pasal Maksa. Okey, Maksa ni apa? Dia adalah sebuah institusi pendidikan dan dia juga adalah dia juga adalah SMA iaitu Sekolah Menengah Agama dan menekankan selibus tahfiz dan juga akademik. Okey, konsep pendidikan menggunakan pendekatan tahfiz, diniah dan juga akademik. Ada SPM dan juga ada tahfiz. Okay, kalau yang berumur, syarat kemasukan dia bermula dari umur 10 tahun hingga umur 17 tahun. Okay, siapa yang masuk umur 10 tahun akan masuk kelas tahfiz. Lepas habis 30 juzuk tu dah umur 16 tahun baru boleh masuk SPM. SPM ni dia ada 3 aliran, iaitu aliran teras, aliran elektif dan juga aliran diniah. Aliran teras iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik dan juga sejarah. Dan elektif dia ada admat, bio, fizik, kimia, tasawur, bahasa Arab, syariat Islamiah. Lepas tu bila dah masuk SPM ni kena 5 kredit, dapat 5 kredit untuk subjek teras dan juga 2 kredit untuk subjek elektif. Kami juga ada menekankan syakhsiah dekat SMA Maksa ni. Adab memang penting kat sini. Kalau tak ada adab, keberkatan ilmu tu memang tak ada. Tidak. Lepas tu ada penekanan juga, ada juga penekanan dalam bahasa Arab. Penting juga bahasa Arab ni untuk pelajar TNI dan juga pelajar SPM. TNI ni pelajar tahfiz lah. Tahfiz Nippon Environment. Ada 7 pelajar lepas SPM boleh masuk IPTS ataupun IPTA kalau yang pelajar yang mencapai target. Dia dapat 5 kredit untuk subjek teras dan dia juga dapat 2 kredit untuk subjek elektif. Kalau dah capai target tu dia boleh masuk IPTS ataupun IPTA. Kalau yang tak dapat capai target ni boleh masuk aliran kemahiran macam college community, JMTI, macam tu. Syarat kemasukan ni berumur 10 tahun hingga 17 tahun. Wajib lulus interview. Interview tu dia ada hafazan, bacaan Al-Quran, jawi, bahasa Arab, tajwid. Tajwid pun tekan jugalah kat sini. Sebelum ni adalah pelajar 1000 ambil dekat Maksa ni dia main interview. Alhamdulillah Ana yang tolong cek dia punya kertas soalan dia. Jawi dia okey, bahasa Arab dia okey, alhamdulillah okey, hafazan Quran pun okey. Baguslah kalau macam tu dia dah 1000 ni kira dia dah tunjuk dah ajar macam mana menghafal kan. Tajwid semua tu dia dah ajar dah. Bila dah masuk tahfiz ni kira alhamdulillah boleh teruskan menghafal. Lepas tu dia adalah kelas ni beroperasi dari 6.30 pagi sampai 5 petang dan sampai Isnin sampai Jumaat. Ada apa-apa nak tanya? Kalau ada apa-apa nak tanya bolehlah call ataupun WhatsApp Ustaz Osman ataupun Ustaz Zakiah. Setakat tu saja daripada Ana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kak Rabiatul Hawa, batch yang ke-5. Kak Rabiatul Hawa ni dia anak kepada pengasas yang kata Ustaz Osman tu. Pengasas bagi Maksa ni ada ayah pada Kak Rabiatul Hawa dan mudirah sekarang ni Kak Ustazah Zakiah tu adalah mak kepada Kak Rabiatul Hawa lah. Boleh boleh hubungi ayah ataupun mak Kak Hawa ni ataupun boleh hubungi Kak Hawa ni sendiri kalau nak tanya berkaitan dengan kemasukan untuk Maksa ni lepas ni. InsyaAllah kita kena pergi laju sikit sebab ada berapa sekolah lagi kita nak lagi nak asar pula. Abang Wafi dah ready kah? InsyaAllah Ustaz ready Ustaz. Boleh terus. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Suara Ana okey Dengar okey InsyaAllah.
Okey, cantik-cantik. Sekejap nah. Okey, ada nampak tak Ana share screen? Nampak. Going to insyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal salim wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi insyaAllah Ana akan meringkaskan seringkas-ringkasnya pembentangan berkenaan dengan sekolah. Sekolah Ana wakil Madrasah Al-Aminiyah. Lagipun Ana pun berada di dalam kereta on the way balik insyaAllah. InsyaAllah antum boleh tengok juga slide yang kita bentang ni insyaAllah. Okay, jadi baik, Ana akan straight to the point. Kalau ada yang tak faham, boleh roger lah insyaAllah. Lagi Ana akan letak nombor telefon Ana insyaAllah. Okay, jadi sekolah Madrasah Al-Aminiyah ni tak tahulah, tapi dalam Ana nak sembang-sembang dengan sahabat-sahabat Ana yang lain, mereka ni sekolah Aminah ni jaranglah orang nak kenal macam tu lah. Jarang orang nak kenal. Tapi kalau siapa selalu jalan kat Matan Ibung, insyaAllah dia akan tahulah sekolah tu Warna Ungu. Di sebelah sawah tu, jalan sawah Bendang. Okay, baik. Jadi bila nak bentang nak sekolah ni, tak seronok lah kalau kita tak kenal sekolah tu. Kita nak kenal sekolah tu melalui dia punya sejarah. Jadi insyaAllah sejarah sekolah Aminiyah ni saya ringkas. Dia diasaskan oleh Allahyarham Tuan Haji Zabidi, Ustaz Haji Zabidi pada tahun 1982. Beliau meninggal pada 1988 ni 90, dan diteruskan oleh Ustaz Haji Kasim, itu adik beliau lah. Kemudian 1990 mula didaftarkan sebagai sebuah sekolah agama rakyat. Okay. Dan pengetua pertama yang dilantik iaitu Allahyarham Ustaz Azamuddin Al-Hamzah. Ustaz Azamuddin Al-Hamzah ni lebih kurang 2 tahun. Lebih kurang 2 tahun dah meninggal dunia Ustaz Azamuddin Al-Hamzah. Dan pengetua sekarang adalah Ustaz Hafiz, alumni Madrasah Aminiyah sekarang dan lepas Al-Azhar. Dulu dia dekat Masjid Batu. Masjid Batu di Perambatan Bawah dekat Tok Kandu. Dulu kat situ. Dia tadika. Kemudian ada bangunan daftar sebagai sekolah dan dibuat dekat ni lah, sawah tu lah, kat Bandang. Okay. Mudah saja. Boleh membaca Quran, boleh membaca dan menulis Jawi. Okay, boleh membaca ni maksudnya dalam dalam Rumi ataupun Jawi, dan menulis dalam Jawi. Yang ketiga, lulus Temuduga. Tapi insyaAllah pelajar 1000 ni anak abang, kalau dah boleh membaca Al-Quran, boleh membaca dan menulis Jawi, insyaAllah nanti boleh masuk, dia tak susah pun. Okay, baik. Saya anak akan pergi untuk dia punya ni lah, kerayakan sebagainya. Okay, keistimewaan antara yang pertama 1990 berdaftar dengan JHE-IPP, Jabatan Agama Islam Pulau Pinang, menyediakan perkhidmatan pendidikan dari tahun 1 hingga tingkatan 6. Maksudnya dia ada rendah dan dia ada menengah, tapi kita nak fokus pada menengah. Okay. Menengah dia ada dia ada menengah rendah, menengah atas lah macam biasa. Kemudian menawarkan peperiksaan dia ada guru-guru siswazah lulusan universiti tempatan dan luar dari berbagai bidang menepati keperluan subjek yang diajar. Di peringkat menengah atas dia ada aliran sains. Siapa yang minat sains dan sama dia nak sekolah agama, boleh masuk Aminiyah. Dia akan belajar agama jugalah. Dia sama-sama lah. Tapi yang penting dia ada aliran sains. Di samping tu ada aliran agama lah, itu wajib lah insyaAllah. Okay. Seterusnya fasiliti dan yuran. Okay, kawasan sekolah yang sedikit jauh dari pekan, dia menjadikan ia selamat, selesa dan tenang sesuai untuk suasana pembelajaran. Dia memang tenang pun sebab dia dekat yang Bendang. Jadi tak tahulah, tapi kalau anda contohkan memang selesa lah, bagi anda selesa di situ. Okay, dia ada makmal sains yang lengkap dengan kemudahan pembelajaran, kelas yang kondusif, dewan terbuka, surau, asrama lelaki dan asrama perempuan. Tapi macam biasalah kalau asrama terhad. Yuran bulanan dia antara yuran
yang terendah. Antara yuran yang terendah sekolah menengah agama rakyat di Pulau Pinang, iaitu sebanyak RM120. Murah-murah aja. Jemput insya-Allah. Okey, ke kurikulum. Kurikulum terdiri daripada unit beruniform, persatuan, kelab dan sukan permainan. Semua pelajar wajib melibatkan diri dan markah dalam sistem PAJSK, pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan kurikulum diambil kira. Kita kena aktif lah kurikulum ni. Selain itu, pelajar juga wajib melibatkan diri dalam sukan tahunan seperti merentah desa, olahraga dan balapan. Pelajar juga boleh melibatkan diri dalam pertandingan maksar. Okey, sekolah ni lah. Sukan antara sekolah menengah agama ni. Di Pulau Pinang. Kelas. Okey, tamat. Okay, jadi insyaAllah secara ringkasnya itu kalau nak masuk sekolah menengah ni temu duga dia sebenarnya dah baru lepas dah. Hari ni dia buat temu duga. Hari ni buat temu duga. Dia buka pendaftaran pada bulan November kalau sekiranya lah. Okay, selalu begitu. Jadi insyaAllah kalau siapa-siapa nak join boleh lagi. Boleh lagi. Nanti kalau untuk tingkatan 1 katanya dah penuh lah tingkatan 1. Tapi nantilah ikut-ikutlah kalau sahabat-sahabat lain kan. Sebab tingkatan 1 dah penuh. Tingkatan 1 dah penuh. So kalau ada sahabat-sahabat lain nak cari sekolah dan nak masuk tingkatan 2 atau ke atas, boleh lagi insyaAllah. Boleh lagi. Boleh dapatkan nombor Ana. Nanti Ana akan bagi nombor cikgu-cikgu yang tertentu untuk entum boleh bagi kat sahabat-sahabat lah kalau nak sekolah Aminah ni. Jadi cikgu-cikgu di sana akan memberi bimbingan yang baik. Sebab contohnya Ana bagi tak jauh-jauh lah. Contohnya Ana sendiri, Ana orang yang lemah ekonomi, tak minat ekonomi dan tak minat matematik, tapi boleh skor SPM untuk ekonomi dan matematik. Hasil bimbingan cikgu yang hasil SPM tu Ana minta sendiri untuk dapat masa lebih, nak belajar masa lebih dengan cikgu. Boleh, tak ada masalah, cikgu sanggup untuk bersama kita sampai petang hari. Jadi Pak Anda lah kita tak sungguh-sungguh pun cikgu dah sungguh-sungguh lah. Cikgu macam tu lah. Okay, insyaAllah. Yang paling penting kat mana-mana pun belajar jaga adab lah insyaAllah. Okay, ada apa-apa nak tanya ke? InsyaAllah. Minta maaf lah kalau terlebih kan. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh letak kat ruangan chat nanti apa-apa boleh berhubung dengan Abang Wafi. Abang Wafi ni itu mungkin yang dah kenal Abang Wafi sebagai pengurusi alumni 1000. Sekarang belajar di Darul Quran, hafiz Quran lah. Okay. Ada masalah Tak ada. Kalau tak ada kita terus ke yang seterusnya lah. Ya, ada tanya betul. Tak ada kalau tak ada kita pergi pada seterusnya. Kita ada beberapa orang lagi pembentang, masa kita pun dapat suku dah. Tu boleh tengok nombor telefon Abang Wafi tu di ruangan chat Abang Muaz dah ready kah? Sekejap lagi kita akan dengar tentang Maktab Mahmud daripada Abang Muaz dan juga Kak Hidayah tentang Maktab Wanjah. Abang Muaz ready kah? Boleh tafadhal masykurah, dipersilakan Abang Muaz untuk membentangkan tentang Maktab Mahmud. Hello, suara ke? Dengar.
Oh, tadi tak dengar. Okey. Video dengar Ustaz? Video tak dengar suara. Suara entah dengar lah. Recording stopped. Video tak bunyi. Okey. Macam mana? Tak apalah, tengok Recording in video pun tak apa. progress. Tengok gambar pun tak apa. Ni Mata Mahmud mana ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi adalah lagu daripada lagu Mata Mahmud. Dia lagu Mata Mahmud yang di mana Mata Mahmud ni semua daripada Mata Mahmud akan nyanyikan lagu tersebut lah untuk dengan lagu rasmi. Okey, sebelum tu boleh nak minta sahabat-sahabat ataupun adik-adik respon sikit kalau dengan cek masih bersama dengan saya ke ataupun tidak. Boleh respon ya kalau bersama dengan saya, kalau tidak pun boleh juga. Masih faham kan sekarang kan dah waktu yang agak kemuncak, jadi mungkin agak sakit lah macam tu. Okey, terima kasih kepada Aisyah Hani Idina. Lagi mana yang lain? Saya tak jumpa pun nasihat umat. Muslimin. Ada ke? Ada Mia, ada Faris. Ya, yang ni saya perlukan. Kita tahu Pelajar Seribu adalah pelajar terbaik yang akan jadi seorang pemimpin ataupun ulama pada masa akan datang, insya-Allah. Okay, jadinya untuk hari ini saya akan ceritakan secara ringkas mengenai Mata Mahmud. Tiba Mata Mahmud ni kan, dia satu benda yang saya ingat seronok lah untuk saya bincangkan. Sebelum saya pergi lanjut, saya minta maaf kalau ada terbaik sikit sebabnya Mata Mahmud ni dia besar, dia bukannya satu benda, dia banyak. Dan saya sebenarnya dari saya adalah tunai kepada Mata Mahmud Pulim, dan saya merupakan pelajar Seribu generasi yang kedua. Okey. Untuk kandungan, saya akan bagikan kepada benda lah. Pertama pemilihan, kedua cara mohon, ketiga soalan yang ditanya masa ID, keempat rujukan, kelima adalah pilihan. Okey. Syarat pemilihan. Okey, itu syarat pemilihan ini adalah yang daripada laman web, daripada Facebook Lembaga Mata Mahmud. Untuk mengetahui semua, Mata Mahmud ni dia terkandung di bawah satu benda iaitu Lembaga Mata Mahmud. Jadinya semua benda akan diberitahu oleh Lembaga Mata Mahmud. Macam tu. Dan kalau tanya dibuat dah ke exam? Belum. Dan katanya iklan ni akan dibuat pada akhir Januari. Jadi boleh tunggulah dekat boleh update daripada Facebook Lembaga Mata Mahmud, ataupun boleh juga layari portal Mata Mahmud. Saya akan bagi pada hujung nanti. Okey. Terusnya syarat kelayakan. Okey, untuk syarat kelayakan kalau tengok setakat ni tak ada langsung dimaklumkanlah di Lembaga Mata Mahmud. Tapi kalau kita nak pergi kepada Mata Mahmud Star, kita kena dapat keputusan yang terbaik lah. Contohnya macam sebelum ni, sebelum ada IPSA, sebelum dimasukkan IPSA kan, sekurang-kurangnya kena dapat 4A, 2B. Dan kalau pergi kepada platform lain, jangan dapat C, dan jangan boleh dapat D ataupun E dalam pemeriksaan akhir tahun. Even adik saya pun kalau tengok sebelum ni tak ada IV tau. So saya tak pasti macam mana akan datang. Tapi saya akan ceritakan lah berdasarkan pengalaman adik-adik saya, sebab adik-adik saya tiga orang berada di sana. Yang terakhir minta juga Mata Mahmud tapi tak dapat yaduan, dia pergi sekolah lain lah. Okey. Ini adalah cara keputusan yang sebelum ni, masa zaman ada IPSA. Okey.
akhirnya wajib dapat sekurang-kurangnya dapat A2B dan sekurang-kurangnya dapat tak dapat C dengan D dah, tak dapat D dengan E dah. Kalau nak minta Mahat Tahfiz Darul Aman, okey, yang ni berdasarkan pengalaman saya dan adik saya, kalau soalan dia tu dia mesti dapat, kalau untuk asal ni, okey, kalau PSR dia kena dapat yang paling terbaik lah, 6A. Kalau saya sendiri pun saya dapat 4A kan. Saya tak dapat sekolah tu sebab dapat 4A. Asal dia kena dapat 5A. Macam tu. Adik saya dapat 4A 2B pun tak dapat juga. So maksud dia kat sini kalau nak minta Mahat Tahfiz Darul Aman kena dapat 6A itu. Sebenarnya cara mohon, cara mohon ni sangat penting tau. Sebabnya dia berbeza sikit dengan dari sekolah lain. Pertama kena beli nombor PIN. Okey, nombor PIN ni kena beli dekat matlamat yang berdekatan lah. Okey, nombor PIN ni tu apa? Untuk buat IV. Kan tadi dia kata akan ada IV kan? So akan ada IV lah. Okey, akan ada IV. So nombor PIN ni akan dijual di setiap Maktab Mahmud. Kalau yang dekat dengan Seribu ni Maktab Mahmud Kulim lah. So bila Maktab Mahmud Kulim ni dia dekat dengan banyak tempat lah. Dekat dengan SP, dia dekat dengan Kulim, dia dekat dengan Bogor, dia dekat dengan Kejam dan macam tu lah. Dia dekat dengan semua benda. So bila dekat dengan banyak benda, dia mesti sangat-sangat hot. Ifan ayah saya kata P7 tu pergi beratok tu dah panjang lah. Saya dulu pun panjang, saya duduk tamu saya nampak lah kalau P7 tu memang panjang lah. Panjang gila lah. Dan dia akan habis dalam masa sejam. Sejam. Kuota dia untuk setiap Maktab Mahmud adalah 200. Kalau Maktab Mahmud lain tu, Maktab Mahmud Bali dan sebagainya tu dia agak jauh tau daripada bandar. So dia agak okey lah kalau nak minta kat sana dan nak buat IV dekat sana. Kalau nak minta dekat Maktab Mahmud Kulim dan nak buat IV kat Maktab Kulim, sebab paling dekat kan kita kan. So kena pergi awal lah, seawal-awal mungkin dengan bawa keputusan yang ada lah. Kalau ikutkan bawa keputusan PKK, Presiden 5 tu. Terusnya, okey, lepas tu kita akan isi dalam maklumat peribadi. Dia akan bagi nombor PIN tu kita akan dapat dan kita boleh masukkan lah dalam web lembaga Maktab Mahmud. Lepas tu isilah maklumat peribadi, akademik dan sebagainya. Dan nanti akan diberi tarikh IV. Lepas tu cek status kelayakan. Dapat, dia akan beritahu. Kalau tak dapat, itulah sebenarnya. Okey, seterusnya soalan-soalan semasa IV. Okey, kalau Mahat Tahfiz Darul Aman ni, dia akan bagi hafalan. So hafalan kita bagi teks yang kita kena hafal dalam masa sejam. Itulah, dia bagi kita masa, dia kena hafal. Dia juga ada tulisan sikit. Cuba boleh buat lah. Kalau untuk Maktab Mahmud pula, berdasarkan zaman saya dulu ada soalan tilawah. Kalau adik-adik saya ni tak ada lah. Dia kata isi sambungan ayat Al-Quran saja. Dan bagi ayat Quran, isi bahasa Arab. Ada soalan-soalan lah bahasa Arab yang basic-basic nahu. Itulah. Adik saya kata tak masalah pun, senang je. Dia sekolah biasa pun dia kata senang. So sekolah Seribu lagi okey lah. Okey, itu rujukan. Yang ni boleh ambil maklum lah. Sebabnya untuk dapatkan nombor telefon ni boleh Google je sebenarnya. Ni ada contoh-contoh dia. Dan yang ni adalah segmen tamu yang ada lah. Yan, Kawi, Bandar Baru, Bandar Terak, Pendang, Baling, Sik, Kulim, Korbo dan sebagainya lah. Okey. Sini. Okey. Ada ni adalah nombor telefon yang ada untuk berikan untuk ditanyakan lah. Okey, yang ni antara benda yang nanti lah tu laman web dia. Mungkin kalau siapa-siapa yang ada Google Lens boleh scan dekat QR code tu dan masuklah ke dalam laman web lembaga Maktab Mahmud. Ni laman web lembaga Maktab Mahmud dan kalau dalam phone akan keluar macam ni lah. Keluar macam ni dan boleh check lah kat situ. Segala bahan kalau pendaftaran semua akan diberitahu di dalam tu. Okey, lepas tu okey, ni adalah Maktab Mahmud yang ada dekat dalam dekat Kedah. Okey, contoh dia ada Maktab Mahmud Lostar, Yan, Langkawi. Macam saya beritahu tadi lah, hampir semua tempat ada dan dia satu keistimewaan kepada Mahat Tahfiz Darul Aman lah. Dia ada
Hafiz kat situ. Dan dia melahirkan Hafiz yang hebat lah. Okey, untuk jenis subjek yang ditawarkan sama je macam sebelum ni. Kita ada subjek KSSM dan 3K DSM. Terusnya adalah subjek dini, subjek dini, dan subjek Azhar ni dah dimasukkanlah peringkat dimasukkan dan diganti dengan subjek dini. Saya baru dapat maklum lah. Saya ingat Mata Amal Ustaz masih sama. Rupanya tak dah. Semua gunakan subjek dini juga. Okey. Ada silap. Okey. Okey, ni adalah subjek yang ditawarkan lah. Kalau mata amuk ni saya cakap terus terang, kalau nak pergi mata amuk yang lebih kepada jutera, lebih kepada minat kimia, bio, fizik, kimia sebagainya tu boleh pergi mata amuk star lah. Dan kalau lebih minat pada agama dan sebagainya tu, bolehlah pergi ke mata amuk biasa. Maksudnya mata amuk Akawi, mata amuk lain tu. And ni contoh subjek yang ada lah. Ni yang saya tanya kawan saya tadi, dia pertama star. Dia kata kalau kalau star, dia ada sains, BM, BI, Maths sebagainya, dan juga ada aliran account dan juga ada aliran perdagangan. Untuk subjek lain, untuk mata kuliah dia ada aliran perdagangan lah. Dan perdagangan ni sama je macam account ni, cuma diganti account dengan perdagangan dan ekonomi sendiri. Untuk yang tempat kita ada Istad, iaitu menggantikan kepada kalau sekolah Mahat Masyur kita ada SMRA, dia ganti sekarang SMA. Kalau mata amuk ni dia ada satu lagi iaitu Istad. Bukan satu lagi, Istad lah nama exam dia tu, Istad. Okey. Lepas tu kita ada SPM dan kita ada STAM. SPM ni semua mata amuk confirm ada, dan STAM ni tak semua adalah. Antara mata amuk yang ada adalah mata amuk star dan juga mata amuk Kosner. Ini ada contoh mata amuk yang adalah mata amuk baling, mata amuk kuliah muda, mata amuk merbuk. Ini mata amuk saya lah, mata amuk kuliah, ni surau, ini pejabat. Dia tak besar pun kalau mata amuk kuliah ni, dia tak besar, fasiliti pun agak kurang sebenarnya. Tapi kalau siapa yang minat kepada bola tampar, siapa yang minat kepada pingpong, boleh pergi. Sebab apa saya cakap macam tu, untuk pengetahuan semua, siapa yang minat bola tampar lah kan, memang kalau Mata Amuk Al-Star ni, Mata Amuk Kulim ni memang juara lah peringkat Mata Mahmud. Kita ada pertandingan peringkat Mata Mahmud dan juga kita ada pertandingan peringkat sekolah-sekolahan, dan Mata Amuk selalunya menjuarai lah Mata Amuk Kulim. Okey, yang tu sahaja. Akan lagi ke? Okey, ni macam maaf tersilap sikit. Kelebihan kita ada persatuan. Kalau persatuan kita ada macam-macam persatuan juga yang ada. Kita ada KRS, kita ada Bulan Sabit Merah, kita ada macam lah. Saya rasa tak perlu buat cerita yang ni. Lepas tu environment, alhamdulillah dia masih mengekalkan environment yang solihah, dan fasiliti dia kalau dekat Mata Amuk, kalau pergi Mata Amuk Star ada padang, ada bola tampar, ada court dan sebagainya. Kalau dekat Mata Amuk Kulim ada court bola tampar, ada bola jaring, ada jaring, lepas tu pingpong, tapi pingpong tu boleh lah. Okey, lepas tu ada buku pustakaan library, satu kan. Lepas tu cikgu dia sangat sempurna lah, dan cikgu dia banyaknya daripada Mesir dan juga berasal daripada sekolah Mata Amuk juga. Maksudnya dia mengaji kat Mata Amuk, lepas tu dia mengajar kat Mata Amuk juga. Gitulah. Dan ada juga lah sekolah daripada luar, maksudnya sekolah kerajaan, guru tu guru kerajaan lah, gitu. Untuk kurikulum, ni kelebihan Mata Amuk lah. Kelebihan Mata Amuk, kita ada dua jenis kurikulum, iaitu yang pertama adalah anjuran lembaga Mata Amuk, seterusnya anjuran luar, bukan Mata Amuknya lah. Maksudnya kita akan lawan dengan sekolah-sekolah biasa, macam tu lah. Sekolah biasa dan sekolah agama biasa. Okey, sekolah kluster. Okey, untuk sekolah kluster ya Allah. Okey, untuk sekolah kluster ni, sekolah Mata Amuk ni agak terkenal lah di peringkat negeri Kedah.
kena dengan sekolah kluster lah, di mana sekolah banyak melahirkan apa SPM yang baik, serta yang baik dan sebagainya. Untuk untuk kelebihan terakhir adalah kelebihan dia di bawah naungan lembaga matahmu. Maksudnya dekat sini semua matahmu tadi dia akan bernaung di bawah lembaga matahmu. Semua arahan tu kita akan dengar daripada lembaga matahmu. So kita akan ada satu yang lain lah, badan entiti akan menjaga kita, yang akan support kita daripada tepi kanan belakang akademik sebagainya. Semua dia akan support macam tu, supaya kita jadi yang terbaik lah, di antara yang terbaik, insyaAllah. Okay, saya kira yang tu je daripada saya. Ada apa soalan tak? Okay, apa? Kita akan contohkan masa ni. Nanti soalan kalau ada nanti boleh PNTP ya. Seterusnya saya bagi pada Sanad Ilas. Okey, terima kasih pada Abang Muaz. Okey, Abang Muaz dah sekarang belajar penuntut di opsi bakal guru kimia.